Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. So hari ni cikgu nak masuk kepada soalan past year paper. Okey. Soalan past year paper yang mana dianya relevan dengan apa yang kita dah belajar mengikut topik. Okey. Baik. So hari ni cikgu nak cover soalan topik 1. Topik 1 tahun 2018 dan 2019. Kalau cikgu cover semua sekali panjang. Okey, mau dekat 2 jam. So cikgu akan bahagikan ikut topik-topik lah. Baik. So 18-19, okey 18-19, kita tengok soalan yang berkaitan dengan chapter matter. Okey, soalannya ada di sini, cikgu dah letakkan. Baik. So soalan dia berkata bromine has proton number 35. Okay, figure 1 shows a mass spectrum of bromine. So, write the notation for all isotopes of bromine. Yang ini mudah lah. Yang ini untuk 1A. 1A kita cuma ada bromine, 79 bromine. Dan juga 81 bromine. Okay, so ini untuk menunjukkan dia punya isotop of bromine yang ada. Baik, cikgu, kenapa tak masukkan 49 dengan 51? Mana boleh masuk? Yang ini bahagian proton number, yang ini bahagian nucleon number. Okey, so kita masukkan dia punya nucleon number lah. Okey. Baik, ini mudah. Soalan 1A. Soalan 1B, soalan 1A2, ini soalan 1A1, soalan 1A2. Dia kata carikan relative atomic mass. So the word yang kita nak cari adalah relative, betul? So kalau perkataannya relative, dia mesti no unit. Yang diberi kepada kita adalah percentage abundance, bukan relative abundance. So bila dia bagi dalam bentuk percentage dan bukan relative, kita mesti ada extra step. Okay. Baik, pertama sekali kita kena tulis equation kimiki. Okay. Bersamaan dengan 79 mass dia darab dengan abundance, iaitu 51 tambah dengan 81 darab dengan 49. Okey, dan kemudian kita bahagi dengan 100 sebab dia bagi dalam percentage abundance. Maka totek dapatlah jawapan dia 79.98 AMU, atomic mass unit. Ingat, dia ada unit atomic mass unit. Tak boleh kita biarkan dalam bentuk ini sahaja. That's why kita perlukan satu extra step, iaitu 79.98 bahagilah perbandingan antara 1/12 darab dengan 12 AMU. So ini untuk apa? Ini for the sake of kita nak hapuskan unit sahaja. So cancel. Dapatlah 79.98 adalah dia punya relative atomic mass. Ini bersamaan dengan relative atomic mass. Ada buku dia tak tulis pun apa namanya ni, pembahagian dengan 1/12 darab 12. Okay, dia terus kata dekat sini 79 bersamaan dengan RAM dia tanpa ada unit. So kalau cikgu prefer tulis yang ni lah. Baik, but ini apa yang kita tahu. So apa yang cikgu tulis dekat sini cikgu tak ikut kepada skema sebiji-sebiji. Cikgu tulis berdasarkan apa yang kita faham dengan soalan, baru kita boleh buat. Kita jangan hafal jawapan, kita try buat dahulu. Okey, so kita sambung pula kepada 1B. Cikgu nak padam dahulu. Okey, soalan 1B pula, dia kata soalan ada 9 markah. Wow, 9 markah. Dia kata a reagent bottle contains a stock solution of 0.9% by mass of sodium chloride. The density is 1 gram per centimeter cube. Okay. So, apa dia kata? Dia kata calculate the mole fraction of NaCl. So, mole fraction adalah mole of NaCl bahagi dengan total mole lah. Okay, so ini cikgu akan require satu space yang agak besar. So, dekat sini cikgu start Cikgu rasa soalan dekat sebelah sini. So mole fraction untuk NaCl adalah bersamaan mole fraction bersamaan dengan mole of NaCl bahagi dengan total mole.
Bermaksud kita kena tahu dia punya mass dahululah. Tapi dia tak bagi mass. That's why kita kena assume mass dia. So kita assume mass solution adalah bersamaan dengan 100 gram. Kalau mass of solution 100 gram, maka mass untuk NaCl adalah bersamaan dengan 0.9 gram. Betul? Sebab dia kata 0.9%. Bermaksud kalau kita nak buat solution of NaCl, mesti ada mass untuk H2O. Mass untuk H2O adalah 99.1 gram. Okay. So ini kita bandingkan dengan 100 gram lah. Kita kena assume sebab kita tak ada dia punya apa tu? Kita tak ada dia punya mass yang dia beri. Kita terpaksa assume. So now daripada sini kita boleh cari mole, betul? So kita boleh cari mole of NaCl yang mana ianya bersamaan dengan 0.9 bahagi dengan 23 campur dengan 35, 58.6 something macam tu. Okay, dapatlah dia 0.0154 mole untuk NaCl. Manakala mole of water, mole untuk H2O, kita boleh dapat dia ada 99.1 bahagi dengan 18, iaitu 2 hidrogen campur dengan oksigen. Maka dapatlah dekat sini 5.506 mole. Now, dah dapat mole dekat sini, apa macam mana kita nak cari mole fraction? Mudahlah. Mole fraction kita hanya ikut saja equation di atas. Maka mole fraction ataupun X untuk NaCl adalah bersamaan dengan 0.0154 bahagi dengan 0.0154 campur 5.506. So dapatlah dekat sini 2.79 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, mole fraction. Nah, ini berkenaan dengan mole fraction. Sekarang soalan itu pula dia suruh cari. Dia kata cari pula B2 molality. So molality bersamaan dengan moles of solute bahagi dengan mass of solvent dalam kilogram. Ini pun mudah. Kenapa? Kita dah ada mole of solute. Mana mole of solute kita? 0.0154 bahagi dengan mass of solvent, iaitu 99.1. So kita injakkan dia 1, 2, 3, dia akan dapat 0.0991 kilogram. Yang ini adalah mole. Maka dapatlah jawapannya 0.155 molal. Okay, 0.155 molal. Okay, so ini bahagian A. B1, B2. B3 jalannya sedikit panjang, maka cikgu ni B1 mana B1 tadi? B1 sinilah. Kat sini B2. Cikgu akan padam dahulu, baru cikgu masuk kepada B3. Okey, cikgu padam dahulu, baru cikgu masuk kepada B3. Baik. Okey, so sekarang kita masuk kepada soalan B3. Okey, B3. Dia kata dekat sini volume of stock solution required to prepare 100 ml of 0.01 molar of NaCl. So boleh tak kita nak cari mass yang tadi? Tak boleh lah, sebab sekarang dia dah bagi kita mole, betul? Now, daripada sini kita kena buat perbandingan. Kita ada stock solution, kata ni stock solution beaker, dia menghasilkan dalam satu bekas dalam volumetric flask. Okay, so dalam ini kita ada serap banyak 100 ml. Berapa dia punya concentration? 0.01 molar. Okay, so kalau kita tahu mole dekat sini, kita boleh cari dia punya nilai volume di sini. Okay, baik. So kita cari kita cari dahulu dia punya mole. Okay, so mole, cikgu tulis moles of diluted
NaCl adalah bersamaan dengan MV bahagi 1000, which means dia adalah 0.01 darab 100 bahagi dengan 1000. Dapatlah 1 darab 10 kuasa negatif 3 mole of NaCl. Okay, mole of NaCl. Okay, daripada mole of NaCl kita boleh dapatkan mass, betul tak? Kita boleh dapatkan mass. Mass of NaCl adalah bersamaan dengan mole. Kita tahu mole of mass over molar mass kan bersamaan dengan mole darab dengan molar mass. Maka kita buatlah 1 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan molar massnya, iaitu 58.6. Dapatlah 0.0586. Yang ini adalah mass untuk NaCl. Tadi kita tahu kalau kita ada satu solution, 0.9% adalah NaCl, betul tak? Makanya kita boleh katakan 0.0586 yang ini adalah 0.9%. Betul? So, sekarang kalau kita nak cari volume of solution, kita kena cari untuk 100%. Okay? So, dekat sini 0.9% merujuk kepada 0.0586. Jadi katakanlah cikgu nak cari untuk 100%. Kita letak dekat sini X. Buatlah darab silang. Bila buat darab silang, okay, darab silang dapatlah nilai X bersamaan dengan 6.511 gram. Yang ini apa? Mass of solution. Cikgu ulang semula. 0.9% ni mass of NaCl, betul tak? So, kalau 100% bermaksud dia adalah mass of solute campur dengan mass of solvent. Betul? Maka kita darab silang dapat 6.511. Yang ini adalah mass of solution. So, macam nak cari volume of solution? Kita ada density. Density kan bersamaan dengan 1. Maka mass of solution bahagi volume of solution, yang mana ini kita tahu iaitu 6.511. Maka kita juga akan dapatlah dia punya volume of solution. Volume of solution juga akan bersamaan dengan 6.511 ml. There you go. Jalan agak panjang, tapi kalau tengok kepada konsepnya sama. Mula-mula kita cari mole, betul tak? Mole of diluted. Dah dapat mole, okey, baru kita samakan dengan mole of stock solution. So dapat mole dekat sini, darab pula dengan molar mass. Kenapa nak darab dengan molar mass? Sebab kita nak dapatkan mass untuk NaCl. Now, mass untuk NaCl hanya contribute 0.9% sahaja. That's why kita perlu cari untuk 100%. Kenapa? Kalau 100%, kita dapatlah mass untuk solution. Dah dapat mass of solution, masuk kepada volume of solution. Dah dapat volume of solution, itulah jawapannya 6.511. Okay? So, cikgu harap semua boleh buat. Bahagian C-nya cikgu akan masuk dalam lembaran yang selanjutnya. Okey, so sekarang kita nak cover soalan C. Soalan C dia kata silicon tetrachloride SiCl4 can be prepared by heating silicon in excess chlorine gas. So Si campur 2Cl2 dapat SiCl4. Then dia kata soalan C1, calculate the mass of silicon needed to produce 400 gram of silicon tetrachloride if the percentage yield is 42.5%. Pertama sekali tulis apa itu percentage yield. Percentage yield adalah bersamaan dengan actual yield bahagi dengan theoretical yield darab 100. Okey.
actual yield bagi dengan theoretical yield darab 100. Dia kata nilai dia 42.5%. Baik, lepas tu dia kata cari silicon. Silicon bukan produk, silicon adalah reactant. So pertama sekali kita kena solve dahulu bahagian produk. Dia kata kalau nak produce 400 gram. So 400 gram ni apa? 400 gram adalah actual yield, betul tak? Dia kata dia nak hasilkan 400 gram. So kita ini actual yield lah. So secara teorinya berapa? Sebab dia kata penghasilannya hanyalah 42.5% sahaja. So actual yield adalah bersamaan 400 bahagi dengan theoretical yield darab dengan 100. Dapatlah nilainya 941.18 gram. Ini adalah theoretical yield. Okay. So sekarang kita nak carilah pula kaitan antara dia dan juga silikon. Boleh? Nah, kita takkan nak pakai gram, betul tak? Selama ni pun kita pakai dalam bentuk mol. Sebab perbandingan mesti dalam bentuk mol. So mol of SiCl4 adalah bersamaan dengan 941.18 bahagilah dengan 28 campur dengan 35.5 darab 4. So dapatlah 5.536 mol. Okey. Baik, jadi kita tengok kepada soalan. Soalan tu kata 1 mol of silicon, okey, 1 mol of silicon bertindak balas dengan 1 mol SiCl4. Okey, 1 mol silicon bertindak balas menghasilkan 1 mol of SiCl4. Jadi kalau kita ada 5.536 SiCl4, kita akan ada jugalah 5.536 silicon. Okey, 5.536 silicon. So apa kita buat? Dah ada dah dekat kat sini. Nak cari dia punya mass, darab sahajalah dengan 28. Okey. So dapatlah dekat sini nanti 155.00 gram. Okey, cikgu ulang semula. Pertama sekali kita kena cari theoretical yield. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan 400 yield. 400 ni actual. So secara teorinya berapa yang kita nak kena tambah? Okay, sebab penghasilannya adalah 42.5% sahaja. So dah dapat the theoretical yield. Kita buat dia punya equation. Cari mol dahulu. Dah cari mol, buat perbandingan. Buat perbandingan dengan silicon. Kenapa dia nak cari untuk silicon? Betul? So silicon dan silicon tetrachloride molnya sama. So 5.536, 5.536. Nak cari dia punya mass, darab dengan molar mass. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita masukkan 155 gram of silicon, kita expect nak dapat 941, betul tak? Tapi disebabkan penghasilannya adalah 42.5% sahaja, maka kita dapatlah 400. Okey, so harap fahamlah bahagian ni. Tak semua kita akan buat dapat 100%, betul tak? Cikgu bagi contoh. Awak nak buat apa benda let's say nak buat cucur, letak 1 kilogram tepung. Kita kira-kira okey dapat sekian-sekian. Adakah kita dapat hasil yang sama? Tak. Mesti ada tepung-tepung yang melekat lah, apalah. Okey. So sama juga dengan kes ni lah secara kasarnya. Baik, yang B pula dia tanya, if 15 mole of chlorine is used. Okay, 15 mole of chlorine used. Determine the amount of unreacted chlorine. Determine the amount of unreacted chlorine. Maksudnya dia tambah dekat sini silicon, dia tambah dengan Cl2. Berapa silikon yang kita ada? Silikon yang kita ada adalah 5.536. Okey. Manakala Cl2 dia letak dekat sini 15 mol. Nah, tengok perbandingan dia. Perbandingan dia adalah 1 silikon
menghasilkan berapa? 2 mol of Cl2. So, dekat sini silicon, let's say satu silicon reacts with 2 Cl2. Kita guna 5.536 silicon, maka dia akan bertindak balas dengan 11.0722 Cl2. Korang letak sampai 15 mol, betul tak? Letak sampai 15 mol, bermaksud akan ada lebihan. So excess mol akan menjadi 15 tolak 11.0722. Dapatlah 3.928. Ini mol of Cl2 excess. Ada akan cakap, wow cikgu, macam mana cikgu tahu Cl2 ni adalah excess reactant? Sebab dia dah bagi tahu, dia kata unreacted chlorine, betul tak? So automatically silicon adalah limiting reactant. So kita kena berdasarkan dia lah, takkan nak berdasarkan yang ini pula. So berdasarkan dia. Okay, so dapatlah 3.928. Okay, soalan C2 connected dengan C1. Sekiranya kita tak dapat nilai 5.536, jawapan excess akan salah. Okay, so cikgu rasa cikgu dah cover soalan 1 tahun 18, 19. Ingat, cikgu ulang banyak kali. Okay, 1000 kali, 2000 kali. Cikgu bila buat, jawapannya sama dengan final. Tapi cikgu tidak mengikut seketul-seketul apa yang skema tu tulis lah. Sebab kita tidak mengingat skema. Tak mungkin kita boleh ingat skema. Okay, kita berbuat soalan berdasarkan apa yang kita tahu dan apa yang rasional pada waktu itu. Okay, so semoga kita berjumpa pula dengan soalan topik 2 ataupun topik 1 dalam tahun yang lain. Okay, semoga berjaya.